Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini merupakan sambungan kepada tutorial berkaitan dengan sistem kerjaya di syarikat swasta Part 6 ya. Okey, setelah anda menerima surat tawaran daripada pihak syarikat, maka anda dikehendaki untuk melaporkan diri di syarikat tersebut ya pada satu tarikh yang telah ditetapkan. Jadi tutorial kali ini adalah berkaitan dengan orientation of new employees ya. Okey, bagi syarikat-syarikat ataupun majikan-majikan yang menerima kaki tangan baru ya pada hari pertama mereka melaporkan diri, maka anda hendaklah melakukan satu sesi orientasi yang sangat berstruktur ya. Kerana satu sesi orientasi yang sangat baik akan menghasilkan kaki tangan yang mempunyai prestasi yang baik pada masa hadapan. Okey, sekiranya kita menerima kaki tangan baru dari kalangan middle management ataupun executive level dan ke atas, maka kita akan melakukan sesi orientasi secara individu. Selalunya kita akan melakukan separuh hari yang pertama dengan dikendalikan oleh pihak Jabatan Sumber Manusia, dan selepas lunch nanti maka kita akan menghantar kaki tangan ini kepada jabatan yang mereka akan bekerja ya, di mana nanti ketua jabatan bagi kaki tangan tersebut akan melakukan sesi orientasi yang seterusnya. Okey, bagi jika anda menerima kaki tangan baru di kalangan non-executive, maka jika anda mempunyai contohnya 10 orang kaki tangan ya yang melapor diri pada hari tersebut, maka anda boleh melakukan sesi orientasi selama 2 hari ya, dan selepas itu barulah anda menghantar kaki tangan ini kepada jabatan yang berkaitan. Dan jika dalam 1 bulan tersebut anda menerima kaki tangan baru, contohnya ada satu hari 2 orang yang melaporkan diri, dan hari berikutnya seorang, ataupun hari yang berikut lagi ada 3 orang. Jadi anda boleh kumpulkan mereka ini dalam 1 bulan dan lakukan sesi orientasi secara berstruktur kepada mereka ya. Okey, tujuan sesi orientasi ini dilakukan supaya mereka mendapat penerangan yang detail ya berkaitan dengan syarikat, apakah pengharapan syarikat terhadap mereka ya, dan bagaimanakah sumbangan-sumbangan yang syarikat inginkan daripada mereka ya. Dan kita juga akan memberitahu mereka kepada siapakah mereka boleh mendapat pertolongan, ataupun di manakah mereka boleh mendapatkan bantuan-bantuan berkaitan dengan peralatan untuk mereka melakukan kerja ya. Dan sudah pasti nanti ya pihak Jabatan Sumber Manusia akan sekali lagi ya memberi penerangan kepada mereka berkaitan dengan gaji, employee benefits dan working condition yang lain ya. Jadi satu sesi orientasi yang sangat baik, sangat penting ya untuk meningkatkan prestasi pekerja. Jika anda memberi satu sesi orientasi yang orang kata macam standardnya cap ayam, maka sudah pasti nanti prestasi pekerja yang anda akan bakal dapat juga cap ayam juga. So jadi ini adalah sangat penting ya supaya anda berhati-hati dengan satu sesi orientasi untuk kaki tangan baru anda. Jika anda tidak mempunyai masa untuk melakukan sesi orientasi, maka anda boleh beritahu mereka ya dengan membekalkan mereka perkara-perkara yang mereka boleh tahu berkaitan dengan syarikat ya. Okey, contohnya anda boleh beri mereka profil syarikat. Yang keduanya, yang paling penting adalah employee handbook ya, employee handbook untuk kaki tangan baru. Jadi jika anda tidak mempunyai employee handbook ya, anda boleh mendapatkan template daripada kami dengan melalui link yang di bahagian description ya. Okey, setelah pihak Jabatan Sumber Manusia mengendalikan sesi orientasi, jadi selepas lunch hour
anda boleh menghantar mereka kepada jabatan yang berkaitan, di mana pihak immediate superior mereka akan memperkenalkan kepada rakan-rakan satu jabatan dan mendapat keseluruhan overview berkaitan dengan tugas-tugas yang mereka akan jalankan. Jadi anda boleh baca proses sesi orientasi yang boleh anda ikuti supaya dapat memberi kesan yang baik kepada kaki tangan baru anda. Okey, di bahagian Jabatan Sumber Manusia di sini saya ada menyediakan orientation checklist di mana semua kaki tangan nanti akan diberi penerangan berkaitan perkara-perkara yang telah kita senaraikan di sini. Bagi kaki tangan baru ataupun di kalangan graduan baru, jika anda melaporkan diri di sebuah syarikat, anda boleh take note apakah perkara yang anda mesti dapat tahu daripada syarikat. Kerana kadang-kadang ada syarikat yang mengambil sambil lewa berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib pihak employee tahu. Pertamanya, bagi kaki tangan baru, mereka mestilah mengisi semua borang-borang pengkalan data, borang caruman EPF, SOCSO dan juga income tax. Jadi jika bagi kaki tangan baru, anda mesti pastikan bahawa pihak syarikat mengambil kira hal-hal begini. Kerana ada juga kadang-kadang pihak syarikat tidak memberi caruman EPF kepada mereka dan juga tidak mendaftarkan anda di bawah SOCSO, di mana masalahnya nanti jika anda terlibat dengan kemalangan di semasa bekerja, maka anda tidak dilindungi oleh pihak SOCSO sekiranya pekerja tidak mendaftar dengan SOCSO. Anda juga sebagai kaki tangan baru mestilah tahu gaji dan bagaimana pembayaran gaji anda. Dan juga anda mestilah tahu bagaimanakah performance appraisal anda dijalankan. Anda sebagai kaki tangan baru mestilah bertanya bagaimanakah prestasi anda semasa probation period dijalankan. Dan apakah kriteria ataupun berapa persen prestasi yang menjurus kepada pengesahan jawatan, dan bagaimana pula untuk pihak syarikat mengendalikan performance appraisal untuk pembayaran bonus ataupun kenaikan gaji pada tahun hadapan. Jadi seterusnya pekerja juga mestilah tahu berkaitan dengan cuti-cuti umum dan juga perkara peralatan safety dan juga security di syarikat tersebut. Anda juga mestilah tahu bagaimana pihak syarikat mengendalikan disciplinary action. Contohnya, anda boleh buat pertanyaan sekiranya ada salah laku, bagaimanakah mereka menjalankan disciplinary procedures. Contohnya mungkin ada warning letter pertama, warning letter kedua, ketiga, dan diadakan satu perjumpaan untuk memberi nasihat. Itu merupakan disciplinary action procedures yang biasa kita lakukan. Jadi pihak pekerja mestilah tahu bagaimana mereka mengambil tindakan jika berlaku salah laku. Seterusnya berkaitan dengan improving working relation. Jadi anda pun boleh bertanya kepada mereka jika ada cadangan-cadangan daripada kaki tangan. Bagaimanakah mereka boleh menyuarakan hasrat mereka kepada pihak pengurusan. Seterusnya berkaitan klinik dan company doctors. Pihak pekerja juga mestilah tahu di manakah panel-panel klinik bagi syarikat dan juga doktor-doktor yang anda boleh rujuk sekiranya anda ingin mendapatkan rawatan. Bagi union membership ni, jika pihak syarikat mempunyai satu in-house union, jadi anda sebagai pekerja baru mestilah tahu siapakah ketua union in-house union tersebut dan bagaimanakah anda boleh berjumpa dengan mereka. Berkaitan dengan pay information, anda mestilah tahu
berapakah rate untuk overtime ataupun bilakah masa pembayaran gaji akan dibuat. Anda juga mesti tahu bilakah performance review akan dilakukan, dan berkaitan dengan overtime shift dan allowances yang anda boleh perolehi jika anda terlibat dengan kerja-kerja shift ya. Okey, anda juga mestilah secara detail tahu berkaitan dengan pendapatan anda dan juga potongan-potongan gaji yang akan pihak syarikat lakukan ya. Okey, berkaitan perkara seterusnya adalah safety information. Jika anda terlibat dengan kerja-kerja di bahagian manufacturing, jadi anda mestilah tahu ya berkaitan dengan safety rules dan regulation ya. Siapakah juga officer safety yang menjalankan tugas di syarikat tersebut, dan jika ada berlaku kecemasan, kepada siapakah anda boleh melaporkan perkara-perkara cemas tersebut ya. Seterusnya berkaitan dengan safety equipment, dress code, kemudian jika ada perkara-perkara yang anda ingin laporkan, bagaimanakah flow-nya ya. Kemudian anda juga sebagai pekerja baru mestilah tahu di mana emergency exit dan juga lokasi-lokasi tertentu yang anda boleh menyelamatkan diri ya. Seterusnya berkaitan dengan job information. Job information ini lebih kepada penerangan yang akan diberikan oleh immediate superior anda ya, berkaitan dengan working area anda ya. Kemudian anda juga seharusnya dibawa melawat keseluruhan kawasan kerja anda ya. Kemudian anda juga mesti tahu bidang-bidang tugas yang anda bakal jalankan ya. Dan anda mestilah tahu keseluruhan fungsi-fungsi jabatan tersebut ya dalam membantu pihak syarikat ya. Kemudian secara jelasnya anda juga mesti tahu working schedule anda dan juga working hours anda ya. Jadi ini merupakan immediate superior anda yang akan membuat penerangan, dan setelah diberi penerangan nanti ini mestilah disahkan oleh pihak superior ya, di mana borang ini nanti akan diberikan semula kepada Jabatan Sumber Manusia bahawa perkara-perkara ini telah diberi penerangan kepada pekerja baru ya. Dan ini merupakan perkara-perkara yang seterusnya berkaitan dengan kerja ya. Dari segi overtime, dari segi attendance, dari segi absenteeism, ketidakhadiran ya, kepada siapa yang anda boleh notify ketidakhadiran anda tersebut ya. Kemudian dari segi training, anda boleh berbincang dengan immediate superior apakah training yang anda bakal dapat ya, dan kepada siapa anda boleh melakukan reporting on work progress ya. Kemudian kemudian anda juga boleh mendapatkan satu penerangan berkaitan dengan performance expectation daripada anda ya. Jadi kita boleh tahu apakah yang sebenarnya diharapkan oleh ketua anda daripada anda ya. Okey, jika di bahagian manufacturing, anda juga seharusnya diberi lawatan ke tempat locker room dan diberikan uniform yang bersesuaian dan lengkap ya. Okey, anda juga seharusnya diberitahu di manakah anda boleh mendapatkan bekalan safety equipment ini ya. Okey, di sini setelah keseluruhannya diberi penerangan, maka immediate superior akan menurunkan tanda tangan dan berserta tarikh ya, dan disahkan oleh jabatan ketua jawatan di tempat anda bekerja. Dan juga akhirnya nanti jika anda sebagai pekerja baru berpuas hati dengan penerangan yang diberikan, anda boleh turunkan tanda tangan dan tarikh. Kemudian keseluruhan borang ini yang lengkap ini nanti mestilah dihantar semula kepada Jabatan Sumber Manusia yang mengesahkan bahawa anda telah diberi penerangan yang lengkap ya, berkaitan dengan kerja-kerja yang harus dilakukan, ataupun apa juga maklumat berkaitan syarikat, maklumat berkaitan dengan safety, maklumat berkaitan dengan pembayaran gaji, dan pelbagai lagi maklumat yang memudahkan anda untuk bekerja di syarikat tersebut ya. Jadi senarai
senarai checklist orientation day ni adalah penting ya, sebagai salah satu dokumen ya untuk syarikat, di mana sekiranya pekerja melakukan salah laku, kita ada satu dokumen yang mengatakan bahawa semua perkara-perkara berkaitan dengan terma-terma syarikat telah kita beritahu kepada kaki tangan ya. Daripada situ nanti kita boleh melakukan disciplinary action procedures ya, sekiranya mereka ada melakukan salah laku. Okay, jika anda jadi senarai pendek ini boleh diambil perhatian oleh kedua-dua pihak ya, satu pihak daripada kalangan pekerja dan juga satu pihak lagi daripada kalangan majikan ya. Jadi sebagai majikan, anda mestilah memberi penerangan berkaitan dengan semua perkara yang telah disenaraikan ini, dan bagi pihak pekerja baru pula mestilah mengambil tahu ya, take note semua item-item ini, tulis di dalam satu simpanan anda ya, supaya bila anda mendaftar di syarikat-syarikat baru ya, jadi anda boleh tahu ya, apakah item-item yang anda seharusnya tahu dan apakah item-item yang anda belum dapat tahu daripada syarikat mereka. Jadi jika anda inginkan nota-nota ini, anda boleh pergi ke bahagian link di description box ya, dan dapatkan satu template ini ya. Okey, ini sahaja untuk penerangan berkaitan dengan orientation day, iaitu berkaitan dengan orientation checklist ya, yang anda boleh simpan ya, yang majikan boleh simpan dan juga pekerja-pekerja baru juga boleh simpan ya sebagai rujukan anda. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.